Okey, hai semua. Okey, untuk video kali ini adalah berkenaan dengan tajuk garis lurus, berfokus kepada kertas 2 matematik SPM. Jadi, cikgu harap anda mendapat banyak manfaat daripada video ini. Okey, sebelum kita menjawab soalan garis lurus, okey, cikgu ingin memperkenalkan anda dahulu dengan kecerunan. Okey, kecerunan adalah asas kepada tajuk ini. Okey, kita lihat garis AB. Okey, garis AB. Okey, kecerunan garis AB. Okey, M adalah simbol bagi kecerunan. Kecerunan garis AB adalah 4. Okey. Garisan menegak pada bahagian menegaknya adalah 4 dan garisan pada bahagian melintangnya adalah 6. Okey, jadi kecerunan AB adalah 2/3. Okey, bagaimana pula dengan kecerunan BD? Kecerunan BD adalah, okey, garisan menegaknya adalah 4, melintang adalah 10. Tetapi nilainya negatif kerana kecerunan bagi arah sebelah begini. Okey, arahnya begini, arahnya ke kiri. Okey, /adalah negatif. Okey. Okey, bagi kecerunan arah ke kanan adalah positif. Jadi jawapannya adalah negatif 2/5. Okey, kecerunan AC. Okey, bagi satu garis yang melintang begini, okey, adalah kosong. Okey, kecerunan AC adalah kosong dan kecerunan BD bagi garis menegak adalah tidak tertakrif. Okey. Jadi cikgu harap anda kena faham dahulu pada bahagian kecerunan sebelum kita menjawab soalan garis lurus. Okey, sekarang cikgu tunjukkan satu soalan garis lurus. Okey, soalan ini, ini adalah gambar rajah yang diberi di dalam soalan. Soalan pada bahagian A adalah persamaan garis lurus TU. Okey, soalan ini pada bahagian A adalah agak mudah. Okey, TU adalah garis menegak. Okey, bila garis menegak, nilai di sini adalah nilai X. Okey, nilai di sini adalah nilai X sama dengan 3. Jadi, persamaan garis lurus TU adalah X sama dengan 3. Okey, itu sangat-sangat mudah tanpa pengiraan. Terus dapat jawapan X sama dengan 3. Okey, sekarang kita lihat persamaan garis lurus ST. Okey, sekarang soalan meminta anda mencari persamaan garis lurus ST. Okey. Okey, bila persamaan garis lurus, okey, terus dalam minda anda adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Okey, anda juga perlu tahu dan selalunya dalam soalan SPM terdapat sepasang garis yang selari ya. Okey, ST selari dengan OU. Okey, sekiranya selari, kecerunannya adalah sama. Okey, kecerunan ST sama dengan kecerunan OU. Okey. Dan terdapat dua formula kecerunan. Di dalam buku soalan juga diberikan formula ini. Okey, formula bagi koordinat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 dan kecerunan sekiranya terdapat pintasan, okey, anda boleh gunakan formula ini, negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, sekarang kita jawab. Okey, kita gunakan formula Y2 tolak Y1. Okey, bagi mencari kecerunan ST. Okey, jadi disebabkan garis ST adalah selari dengan OU, jadi kita cari kecerunan pada bahagian OU. Okey. Okey, ST selari dengan OU. Okey, kita tetapkan ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Okey. Ataupun anda boleh letakkan ini X2, Y2, ini X1, Y
1. Okey, kita isi dia dalam formula. Okey, kecurunan M sama dengan, okey, Y2 adalah negatif 2, tolak kosong. Okey, Y1, okey, per, okey, X2, okey, X2 adalah 3, tolak kosong. X1, jadi hasilnya anda mendapat kecurunan adalah negatif 2/3. Okey, kita lihat di sini, garis ini arahnya ke kiri, jadi kecurunannya adalah negatif. Okey, seterusnya masih lagi dalam mencari persamaan. Okey, kita isikan di dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Okey, M adalah negatif 2 per X. Negatif 2 per X. Okey, sorry. Okey, M adalah negatif 2 per 3. Okey, negatif 2 per 3. X tambah C. Okey, kita isikan kecurunan yang kita dapat tadi, negatif 2 per 3. Okey, sekarang kita lihat terdapat satu titik di sini pada S untuk kita isi di dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita isi. Okey, Y adalah 9. Okey, negatif 2 per 3. X adalah negatif 3 tambah C. Okey, dan kita mendapat C sama dengan 7. Okey, C sama dengan 7 ni anda boleh menggunakan kalkulator sahaja. Okey. Okey, dengan menyelesaikan persamaan menggunakan kalkulator, anda dapat C sama dengan 7 dan anda isi dalam formula Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 7. Okey, pintasawannya C adalah pintasan Y, pintasan Y-nya adalah 7. Okey, jadi anda mendapat markah penuh. Okey, seterusnya pintasan X bagi garis lurus ST. Okey, pintasan X, okey. Cikgu minta anda sentiasa ingat, okey, pintasan X nilai Y-nya adalah kosong. Okey, pintasan X nilai Y-nya adalah kosong. Okey, ini persamaan ST yang anda dapat tadi. Okey, Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 7. Okey, anda gantikan Y sama dengan kosong. Okey, tolak 2 per 3 X tambah 7. Okey, dengan menggunakan kalkulator juga, anda boleh selesaikan persamaan ini dengan menggunakan kalkulator. Okey, anda mendapat X sama dengan 21 per 2. Okey, jadi selesailah soalan ini dengan teknik menjawabnya yang ringkas dengan bantuan kalkulator. Okey, sekarang cikgu tunjuk soalan ini pula. Okey, soalan ini. Okey, Raja menunjukkan sebuah rhombus. Okey, ini adalah rhombus. Okey, rhombus. KLMM dilukis pada suatu satah chartus. Persamaan garis lurus KN ialah diberi 3Y sama dengan 4X tambah 9. Okey, KL adalah selari dengan paksi X. Okey, ini semua adalah maklumat-maklumat penting bagi membantu anda menjawab soalan ini. Okey, pertama sekali kita lihat. Okey, persamaan KN diberi. Okey, KN adalah 3Y sama dengan 4X tambah 9. Okey, ini persamaan bagi garis lurus KN. Okey, bagi menjawab soalan A, nyatakan pintasan Y bagi garis lurus KN. Okey, terdapat persamaan diberi KN. Okey, kita jawab soalan A sekarang. Okey, persamaan garis lurus KN. Okey, cikgu tukarkan kepada bentuk arm. Okey, cikgu pindahkan 3 ke sebelah sini. Jadi, Y sama dengan 4 per 3X tambah. Okey, 9 cikgu bahagi 3. Okey, 4 bahagi 3. 9 juga kena bahagi 3. Cikgu dapat 9 bahagi 3, 3. Okey, jadi pintasan Y-nya adalah 3. Okey, pintasan Y-nya adalah 3. Okey, di sini. Okey, di sini. Okey, pintasan Y-nya adalah 3. Jadi, jawapannya adalah, okey, pintasan Y bagi, okey, pintasan Y ya, bukan KN ya. Pintasan Y bagi KN adalah 3. Okey, 3. Okey, seterusnya. Okey, bagi menjawab soalan B. Okey, bagi menjawab soalan B, cari
koordinat L. Okey, koordinat L, okey, kita kena mengambil kira semua maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi adalah rhombus. Jadi anda perlu tahu rhombus, setiap sisi bagi rhombus adalah sama panjang. Okey, sekarang kita jawab. Okey. Di sini nilai panjang ini adalah 3. Okey, kita mengambil nilai di sini. Okey, X 3. Okey, X negatif 3, jadi panjang di sini adalah 3. Dan di sini panjang di sini adalah 1. Kerana nilai Y di sini adalah negatif 1, jadi panjang di sini adalah 1. Dan panjang ini adalah 3. Okey, jadi jumlah panjang semua ini dari K ke sini adalah 4. Dan di sini adalah 3. Kita menggunakan teorem Pythagoras, kita dapat 5 di sini. Okey, anda harus tahu bagaimana menggunakan teorem Pythagoras. Okey, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Anda tekan sama dengan, anda tekan punca kuasa, anda tekan answer, terus anda dapat sama dengan 5. Okey, menggunakan kalkulator saja, direct menggunakan kalkulator. Jadi di sini juga 5 kerana sisinya sama panjang. Di sini juga 5 kerana sisinya sama panjang. Dan di sini nilai X-nya adalah 5. Jadi koordinat bagi titik L adalah, L adalah 5, 3. Nilai Y di sini 3. Jadi nilai X di sini 5. L adalah 5, 3. Seterusnya, kita menjawab soalan C. Persamaan garis lurus LM. LM, ini LM. Ini LM. Bila soalan persamaan, terus anda tulis Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Kita isi ya. Isi. Kita lihat di sini. Titik L sudah ada dengan koordinatnya 5, 3. Jadi Y sama dengan 3. Sama dengan kecerunan LM sama dengan KM. Selari ya. Jadi kecerunannya adalah 4/3. Kita isi 4/3. X adalah di sini ya. Kita ambil nilai titik ini. X adalah 5. Kita isi tambah C. Jadi kita dapat, kita gunakan kalkulator. Kita dapat C sama dengan negatif 11/3. C adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. Lebih kurang berada di sini negatif 11/3. Seterusnya, kita isi kembali dalam persamaan ini. Y sama dengan 4/3 X tolak 11/3. Ini adalah persamaan bagi garis lurus LM. Kita mesti tulis begini. Sekarang kita lihat soalan ini pula. Soalan ini terdapat gambar rajah. Dan semua maklumat yang diberi ini adalah penting untuk anda ambil kira bagi menjawab soalan anda. Kita tengok soalan bahagian A. Kecerunan bagi garis lurus EF. Kita nak mencari kecerunan EF. Jadi, kita lihat maklumat yang diberi. Tinggi tegak titik E ialah 2 cm dari paksi X. Tinggi tegak titik E adalah 2 cm dari paksi X. Ini paksi X. Jadi, koordinat titik E adalah, ini negatif 3. Tingginya adalah 2. Jadi, nilai Y-nya adalah 2. Jadi, koordinatnya adalah negatif 3, 2. Dan koordinat untuk titik F, titik F adalah 0,4. Bagaimana kita dapat 0,4? Kita ambil kira di sini. Di sini nilai X-nya adalah 9 dan nilai Y-nya adalah 4. Jadi, di sini titik ini adalah 0. X adalah 0, Y adalah 4. Jadi, menggunakan formula, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi 4. Lagi senang anda terus tulis 4 tolak 2. 4 tolak 2. Per
Kosong tolak negatif 3. Kosong tolak dalam kurungan negatif 3. Anda kira anda dapat 2/3. Okey, jadi selesailah soalan bahagian A. Okey, kita pindah sana dulu. Okey, soalan bahagian A kita pindah sana. Okey, kita tengok pula bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B persamaan garis lurus HG. Okey, HG. Okey, garis lurus HG. Okey, ini jelas dah ada satu titik kat sini, dah ada satu koordinat kat sini. Jadi, bila saja soalan menyebut perkataan persamaan, terus tulis Y sama dengan MX tambah C. Okey, seterusnya. Okey, kita isi dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Y adalah 4. Okey, kecerunan kecerunan adalah 2/3. Okey, kerana garis HG selari dengan EF. Jadi kecerunannya sama 2/3. Okey, X adalah 9. Okey, tambah C. C yang kita nak cari pintasan Y. Jadi anda terus guna kalkulator saja. Shift solve last kali tu dapat negatif 2. So, anda isi semula dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan 2/3 X. Okey, C adalah negatif 2. Jadi, inilah persamaan garis lurus HG. Okey, settle. Okey, sekarang C. C adalah pintasan Y. Okey, seperti yang cikgu ingatkan, pintasan X. Okey, pintasan X. Bila saja soalan menanyakan pintasan X, Y adalah kosong. Okey, menggunakan persamaan yang awak dapat sebab HG juga di sini. Okey, pintasan Y. Okey, pintasan X, Y adalah kosong. Awak gantikan Y kosong sama dengan 2/3 X tolak 2. Gunakan kalkulator saja. Shift solve. X sama dengan 3. Okey, anda dapat X sama dengan 3. Jadi, selesai sudah untuk soalan ini. Nampak macam susah tapi hanya beberapa langkah saja untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi, anda harus mencuba banyak soalan dalam garis lurus supaya anda terbiasa dengan soalan yang pelbagai. Okey, sekian.